Scene tu memang elok. Walaupun dia buat scene tu bersendirian. Apa maksud kau scene tu dia elok? Tak, dia memang buat scene tu waktu buka baju bersendirian. je lah elok. Waktu buka baju lah elok. Kau tak tahu. Abang, even director kita orang pun puji tau cara dia buka baju tu. Banglo Section 12 ni, daripada novel yang kita orang baca. And penulisnya juga Hazudi Jawawi, which is Hazudi Jawawi. Dia pandai, dia ingat nama penulis. Yeah. Dia ingat nama It's like penulis. one of the top. Of course, kita buat ni. Pakai cakap jilang. Jilang? Hai, Assalamualaikum. Saya Cuma Cempaka dalam efek baharu. Segalanya baharu. Macam lain je. Sebab kali ni kita tak sembang pasal muzik. Kali ni kita dalam sembang wayang. Dekat ini perubahan tahun 2024. Tidak tahulah kita. Tapi tak terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru buat penonton-penonton F8 Buzz. Okey, untuk filem kali ini, kita akan sembang mengenai filem Banglo Section 12. Dan sekarang saya bersama dengan pelakon-pelakonnya. Kita ada Haris Hamdan, Sufani Osman dan juga Faiz Malik. Hello. Hello guys. Besar hello dia. Besarlah. Besarlah. Harus. Apa yang besar? Tiba. Hello je. Hello. Okey, sebelum kita nak cerita pasal Banglo Section 12 ni, kita nak tahu dulu perkembangan terkini kalian bertiga. Sebab cerita ni katanya shoot dah lama kan. So mungkin perkembangan ketika cerita ni dah berlalu. So kita nak tahu perkembangannya sekarang ni. Apa yang Haris buat, Sufani buat, Faiz buat. Siapa nak mula dulu? Haris lah. Haris lah. Okay, macam kita perkembangan yang terbaru yang nak keluar. Wah, banyak ada lah. Dia punya kaki lah. Pinjam tangan aku. Okay, kalau macam for this year yang nak keluar, of course Haris ada Banglo Section 12 lah yang akan keluar ni. And also Haris ada Exchange for Astro Original, iaitu Haris berlakon dengan Roshamno. And second one, insyaAllah there's gonna be another film akan keluar tahun ni. She banyak job lah. Gangster. Ya, tajuk dia. Gangster. Nak jadi gangster Daripada pula hantu. lepas ni. Itu Haris. Macam Sufani pula. Macam saya pun nak kalahkan Haris Hamdan. Saya tunggu lagi kemunculan filem yang akan datang lah. Tapi betul-betul. Ada lagi satu insyaAllah pada tahun ni. Lepas tu ada beberapa drama yang akan keluar. Itu saja. Kalau kita tengok pun memang Sufani ni kalau drama-drama memang banyak muka dia pun. Ya ke? Muka drama. Ratu drama. Ratu drama. Tapi tak menang lagi. Tak lama lagi lah tu. Tak lama lah. Amin. Kita aminkan. Terima kasih untuk pujian tu. Sedap hati boleh lama. Lama lagi kat sini. Okey, untuk Faiz perkembangan, Faiz baru habis dengan 2 pementasan teater besar di Kuala Lumpur. Besar tau. Dan besar. Kena mention besar. Kalau tak orang ingat kita buat kat store je. Astaghfirullahaladzim. Kita buat panggung besar. Okey, 2 lalu kemudian baru habis untuk satu drama dan satu drama yang kita dah shoot tu akan keluar. Dan yang terbaru Banglo Section 12. Ini semua kaki banyak job. Ni love lah kita. Allah. Ini yang kita tunjuk dekat depan kamera. Ada rintihan-rintihan. Maksudnya kat belakang tu ada lagi. Tapi nantilah She flex. Yes. Okay, kita go back kepada Banglo Section 12 ini. Yeah. Banglo Section 12. Apa kisahnya kalau kita tengok trailer lah. Dia macam cerita-cerita hantu. So, cerita hantu ke? Macam mana? Okey. Untuk Banglo Section 12 ni sebenarnya bukanlah kita nak reveal kata cerita ni bukan hantu ataupun cerita hantu. Tapi basically cerita ni dia horror trailer. Dia akan memberi kita satu kelainan dari segi rasa. Kan? Selalunya orang akan tengok kalau cerita hantu baru seram. Tapi cerita Sebab ada hantu. Sebab ada hantu. Tapi yang ini yang ini ada kelainan dia. Ada kelainan sebab kita tak perlukan sosok-sosok yang huduh ataupun apa untuk kita memberi satu rasa yang seram kepada penonton. Maksudnya hantu dia hantu cantik ke macam mana? Cakap pasal air ke? You cantik. So, you hantu. You mengaku lah. Patut I rasa seram dia sebelah you. Thanks, G. Okay. So kira dia tak ada hantu langsung ke macam mana? Nak tahu? Ada. Kena datang. rahsia. Rahsia. Kena datang tengok. Dia Sebab kita orang pun sebenarnya tak tahu sebab kita
waktu kita shoot tu Ada elemen ada surprise juga elemen diberikan kepada kita. Macam Ah. kita macam dekat mana aku nak rasa takut. Oh, dekat sini. Ada surprise. Macam mana? Macam mana bentuk macam real. betul real benda tu. So kira pelakon sendiri pun terkejut macam ada surprise sendirilah. Betul. Kalau Ya, kita sebab- orang pun terkejut, yang tengok mesti lagi terkejut. Kalau terkejut mungkin terkentut. Terkentut tu sendiri-sendiri je lah. Janganlah beritahu orang. Terkejut ramai-ramai, kentut sendiri je. Anda tahu kan tak boleh cover, alamak. Okay, so cerita ini shootnya bila sebenarnya? Katanya dah lama kan? Bila shoot tu sebenarnya? Shoot, kita orang shoot 3 tahun lepas. Agak lama lah, 2021. Lama juga peram tu. lama So, peram. Tapi tak selama hari single lah. Betul. Jangan Sorry. ada personal attack ke sini. alamak. Apa maksudnya? Adakah sebab sebelumnya ada yang single lepas tu dah kahwin ke macam mana? Boleh explain? Tolong. explain lah diri Tolong. sendiri. Tadi cakap kan? Silakan. Bagi. Please, Tak bagi. adalah cerita. Tak, Ah. cerita macam ni. Waktu tu Faiz Malik masih single. Sekarang Haris Sekarang dah ada anak dah. 2 orang. Oh, macam tu, Itu dia nak bagi tahu. At least ada I dah ada 2 tapi tak berubah title lah. I tak berubah title. I tak berubah title. Macam mana bujang ke tak bujang, I tetap tak berubah title. Adalah berubah daripada Faiz Malik sekarang kan daddy. Daddy Daddy. je lah. Kau saya kena panggil dating ke macam mana? Salah. Apa pula? Dating Seri Paduka. Ampun. Sembah ratu. Sembah ratu. Dah. Habis dah. Mengutuk. Dah cepatlah sambunglah. Diorang kau biar kutuk. So maksudnya dah lama sampai kan dah ada perubahan-perubahan. Haris je lah Ya, Tapi masih Haris- single lagi. Please DM masih available. Oh betul. Macam mana? Minta maaf yang ni minta cut sebab manager marah nanti. Ini confirm balik dalam kereta kau ni kan. Haris, ada baju. Jadi premier lepas-lepas jumpa tahulah kenapa Habislah Haris Bani. Okey, kita go back. Diarahkan oleh Intan Ladiana, betul. Dan Yang juga Dharma. Abang Dharma Nasution. yang mana Intan pun dulu single, lepas tu dah habis tu dah kahwin, dah kahwin. anak pun dah hampir 2. Sama. Nak hampir. Nak masuk Dah masuk dulu dah. lah. Okey, so macam mana pengalaman bekerja dengan Intan dan juga Abang Dharma? Silakan Haris dululah. Macam Haris, waktu Haris first shoot tu, Haris memang newcomers, memang new, fresh grad, intern apa semua lah. Dari mana? Fresh grad dari mana? Tak lah, itu mana? metafora lah kita kiranya. So Haris bila ni tak Haris suara, metafora. kita mau berpuisi juga. Love. Takkan kita seorang je. Lucu lagi ni. Okey. So, waktu Haris first tu, of course, banyak benda yang Haris tak tahu kan. So, apa yang Haris harapkan dari diri Haris is banyakkan bertanya. So far, Intan and Dharma, they both are very great in term of directing. Sebab diorang yang banyak approach kita orang on set. Macam Haris baru time tu and Haris agak pemalu time tu. Tapi Abang Dharma and Intan, they are very approaching, they are very macam sincere in term of directing. So, bagi Haris, which is I like as a newcomers, yeah. So macam Symphony pula macam Macam mana? saya tadi Haris kata dia pemalu. Ha? Tapi untuk saya kurang sikit malu. Jadi Nampak? Masuk kena Macam Sampai Haris sekarang kurang. Dia approach semua orang. Jadi bekerja dengan Abang Dharma dan juga Intan Ladiana ni at first of course kita ada rasa nervous kan sebab kita tak tahu macam mana orang ni as a person. Tapi lepas kita orang berjumpa script reading kali pertama untuk saya, lepas tu dan seterusnya hari pertama on set tu dia dah buatkan saya as a pelakon rasa comfortable untuk bekerjasama dengan mereka. Itu yang paling penting sebenarnya sebab kita ni kerja as a team. So kalau kita ada percanggahan yang orang kata yang tak seronok, dia akan menyusahkan lagi kita untuk bekerja dan hari tu macam tak best je nak pergi kerja macam kenapa lama sangat ni kerja tu. Macam nak habis. Balik, Tapi untuk Banglo Section 12 ni memang kita shooting durasi dia lama sebab kita shoot filem-filem seram Jadi pada malam sampai ke pagi. Tapi kita orang rasa macam as a family. Even dengan director, dengan kru kita tak ada rasa gap macam tu. Saya dengan Haris yang pemalu pun tak ada gap. Pemalu. Dia kan tadi dia cakap pemalu. Dia memang pemalu tapi Symphony approach dia lah untuk memudahkan kerja. Biarlah orang kata perigi cari dia. Tak apalah. Symphony cari Haris. Kan Pak Ismail? Betul. Engkau cari
cari aku. Betul. Sedapkan je. Okey. Macam Faiz pula. Okey, pengalaman dan kalau bekerja dengan Dharma dan juga Intan, Faiz suka. Faiz teruja sebab ni first film Faiz. Dalam banyak-banyak berpuluh-puluh teater, beratus-ratus teater. Ini adalah dan drama yang Faiz buat, ini adalah pertama kali Faiz berlakon filem. Medium yang berlain. Nak kata banyaknya lah duk buat teater, buat drama, tapi ini first filem yang Faiz join. I see. So bila teruja tu ada. So bila tengok cara kerja Dharma dengan Intan, satu pengalaman baru dengan idea baru dan juga cara kerja yang baru. Okey, itu pengalaman korang bekerja dengan pengarah. Kita nak cerita pasal watak dulu. Untuk watak korang dalam filem ni. Kita start dengan Haris lah. Watak Haris dalam cerita ni. Apa watak? Hero kita tengok siapa pakai jaket kulit lah. Bukan siapa yang pakai baju hijau. Kalau macam tu, dia Anik. Dekat dalam tu dia pakai jaket kulit. Ada. Maybe. Boleh jadi dia. Mungkin. Boleh jadi. Mungkin. Bincang budak kat sini. Sebenarnya kami tertanya-tanya siapa memegang title tu. Oh, korang sendiri pun tak tahu siapa Macam yang saya, walaupun saya suratlah tiba. Saya rasa saya heroin dah. Sebab dia paling cantik. Ya. Jadi saya tengok ada Intan Ladiana, takkanlah saya nak ambil title tu, saya bagilah kat dia. Nampak tak? Jadi, She humble. tak, betul. Dia cakap Dia bagi, bukan dia. tapi kalau hero, biarlah diorang yang berebut. Sebab saya tak ada urusan tu. Aku bisa terima. Go. Okay, go. Siapa Betul. hero? Kalau nak kira hero, dalam tu kita ada hero-hero remaja lah. Kita ada dua orang hero remaja. Bergaduh, biarlah hero-hero remaja gaduh. Betul. Tak kuasa nak berebut-berebut ni. Bayangkan. Tak kuasa. Dah berebut title hero ni, tak kuasa. Orang dah Kita jauh bukan dia ni, keluaran dah jauh tu. dia. Kita bukan keluaran Kami tu. bukan keluaran tu. Oh, Kami keluaran lain. keluaran apa? Keluaran beratus-ratus teater. Ya. Okay. Ya. Awak dah Lagi jauh lega. sangat ni, aku dah kena tarik balik ni. Tarik balik. Watak kembali. Okey, Kita dah comeback. Marilah kita kembali balik. Okey. Okey, watak Haris mainkan watak sebagai Abang Fazli. Abang Fazli ni senior kepada satu college ni and senior kepada grup peneromal. Memang nama tu nama ada abang. Dia Fazli tapi biasa Kita orang lah panggil. Sebab diorang dua ni junior. Diorang panggil saya abang. so abang Walaupun lah. paling muda. Abang. Abang Fazli. So Abang Fazli dia macam he's a bit strict, he's a bit straightforward, he's a bit ambitious. So dia lah kepala dalam grup tu. Which is grup kita orang lah. Grup apa tu? Kita orang ada group of college students yang kita orang nak pergi ke banglo tu, lepas tu buat hal lah. Buat hal. Sebab kita nampak dalam trailer tu daripada tim paranormal dia tulis kat situ. Mengejar hantu ke macam mana? Yang paling suka mencari. Dia mengejar hantu lah. Dia mengejar hantu. Ini mengejar dia. Kau kenapa cerita benda betul? Alamak, astagfirullahalazim. Tak, benda tu betul. Memang saya kejar dia pun. Dalam cerita tu lah. Cerita lah. Dah habis ke tadi cerita pasal abang? Serius? dah Dah. habis. Okeylah, kita sambung lah dengan Silakan. saya. Watak saya sebagai Rina dalam cerita Banglo Section 12. Betul apa yang diperkatakan oleh kawan baik saya si Fahmi ni, saya mengejar abang. Ya, saya junior dekat college tu yang sibuk tergila-gilakan abang. Sebabkan dia abang dia ikut masuk Banglo tu sekali. Sanggup demi cinta. Demi cinta buta dik. Dia kata malam gelap pun aku masuk. Ya. Dengan kawan-kawan dia buta. Dengan kawan-kawan Kawan-kawan baik dia buta. buta. Sama lah tu. Adakah sebab kawan pun mengejar? Tak kuasa lah. Tiga segi pula cintanya. Ya, janganlah cakap sekat sini. Tak ada, Orang tak ada, tahu tak ada. ada cerita tiga Tapi segi. Allah. Tapi adalah watak saya pun ada mengejar juga, tapi bukanlah dia. Yang tu nanti tunggu. Oh, nanti itu rahsia lah. Itu Ada. rahsia, Itu betul. Yang betul-betul real. Apa yang diperkatakan tu macam di luar Itu- jangkauan. Off camera pun dia buat juga. Kenapa? Betul. Ini karakter. Jadi itulah watak Rina. So dia rasa dia junior yang dia rasa macam aku boleh kejar senior ni. Aku suka sangat dengan dia. Jadi apa saja yang senior ni buat, cara untuk dapatkan ni aku akan buat. Dia very ambitious. Yeah. Tapi kawan baik dia pun terikut sekali sebab dia pujuk. Dia kata-kata manis, ya. Okey, Ni silakanlah. kawan baiknya pula ni macam mana cinta? Okey, Faiz dalam Banglo Section 12 ni, Faiz memegang watak yang nama Fahmi. Fahmi ni kawan baik kepada Rina. So, dia sebab Rina ni kawan baik dia, apa je Rina buat walaupun benda tu bahaya ke apa,
dia still bersama Rina. Dia nak protect Rina tu. Punyalah baik. Dia nak advise. Dia advise. Tapi- Tapi bila Rina macam aku nak pergi juga. So Fahmi ni pun macam aku ikut je lah. No choice. No choice ya, no choice. Bestie. Ah. Friendzone? tak adalah Fahmi tu kena friendzone. Dia Tapi kena friendzone dengan orang lain. Ni banyak spoiler ke pun kan? Tiba ada. So so watak Fahmi ni dia macam mana dia boleh kawan baik dengan Rina sebab dia tak ada perasaan dekat Rina tu, tapi dia ada satu sifat yang soft. Soft. Dia soft. Soft okay? je ya. So sebab tu soft. Cepat distract lah kau. So Fahmi ni dia soft sebab tu dia boleh Rina boleh macam luahkan perasaan dekat dia tanpa macam tak adalah nanti Fahmi minat aku ke tak ada benda tu. So memang ada link lah, bukan Betul. kata strangers ke apa. Okey. Seterusnya, cerita ini siapa punya karya dan dari mana datang cerita ni? Dari ambil daripada mana? Siapa nak cerita? Cerita ni diinspirasikan dari novel Banglo Section 12 tu sendiri. Novel ni sebenarnya novel yang famous. Waktu saya dapat offer ni, bila saya dapat tahu ini diambil dari novel. Bukanlah diambil 100% dari novel, tapi diinspirasikan dari novel. Saya cuba mencari novel tu, tapi dia rupanya sold out everywhere. Betul. Saya dapat satu je daripada Karang Craft. Betul-betul satu, the last piece lah. Saya cakap, wow, maknanya satu cerita yang besar. Sebab dia ada pengikut dia tersendiri. Betul. Cuma bila kita baca skrip, dia bukanlah 100% daripada novel yang saya baca. Of course, dia ada kelainan sedikit, ada benda yang diubah sikit. Kalau ikutkan novel, mungkin cerita ni lagi panjang durasi dia. Apa title novel tu? Banglo Banglo Section Section 12. Jadi dari situlah juga kenapa tajuk dia Banglo Section 12. Betul. Yelah, sebab tengok Banglo Section 12 kan, ni ada kena mengena dengan cerita Banglo Section 2 ke apa ke? tak. Silakan Faiz Malik. Ramai yang Ada cakap juga macam orang tu. yang confused. Tapi Tapi Faiz Malik ada jawapan dia. Ah. Terus campak. Dia terus begitu saja. Okay. I know. Sebenarnya ramai juga yang macam komen kan. Ni yang komen bila kita post. Ada orang komen post, tak? ada. Famous. Faiz Malik Betul, famous. Faiz Bukan Malik. famous He sahaja. number one. Bukan famous sahaja, ramai pengikut. tak nak kalah. Tak nak kalah. Ingat dah saya tahap dah Kita mana boleh kalah dengan dua remaja. Haris Hamdan siapa? Ada Samdan kat sini. Dia punya bijak je kau tahu tak? Faiz Malik kat sini. Dia kecam dengan peminat dia mampus. habislah lepas ni. Okey, Penulis. cerita ni Banglo Section 12 ni bila kita post pun memang ada ramai bagi feedback yang macam ada kena mengena ke dengan cerita Banglo Section 2 ke yang dekat Shah Alam apa semua kan. Sebenarnya mungkinlah sebab Banglo yang diperkatakan dekat Shah Alam tu pun berkaitan dengan mistik, sesuatu yang mistik. Banglo Section 12 ni dalam novel ni pun berkaitan dengan mistik. Mungkin orang akan dapat melihat benda tu mungkin ada link Lebih kurang sama. Tapi sebenarnya ini Banglo Section 12 ni memang 100% adalah daripada novel. Novel yang memang macam Sylvie katalah novel yang terpaling laris sebab dia memang ada pengikut dia sendiri. Sebab saya pun agak teruja juga bila orang di social media berkatakan pasal novel ni. Bila kita macam buat promo bila orang kata kita tak sabar nak tengok sebab diorang memang memikirkan Banglo Section 12 ni daripada novel yang kita orang baca. And penulisnya juga Hazrudi Jawawi, which is Hazrudi Jawawi is like Dia ingat nama penulis. Yeah. Dia ingat nama It's like penulis. one of the top. Of course, kita buat research, okay? Please. Sebagai seorang pelakon, kita kena buat research. Betul tak? Betul. Retweet. Terus. So like Hazrudi Jawawi is like one of the top yang juga tulis novel ni. So sebab tu kebanyakan tempat sold out dia punya buku. Tapi betul. Betul. Sold out. So nanti mungkin lepas cerita ni keluar memang akan ada yang akan serbu panggung sebab nak tengok. InsyaAllah. Kami InsyaAllah. mengharapkan semua orang serbu panggung. Of course lah. Sebab apa? Aku Sebab cerita sebab Sylvie, sebab cerita ni pun kita dapat orang kita rate umum. So ramai Anak kecil pun semua boleh boleh tengok. Moyang, cucu, Semua orang boleh tengok. Sebab itulah kita mengharapkan ramai lah. Satu keluarga ada 5 orang. Datanglah Betul. 5 orang, takkan Hantar datang 2 semua. orang kan. Hantar semua orang. Hantar semua orang dari rumah tu. Okey, tadi sebab cakap pasal Shah Alam lah apa semua, kita nak tahu dekat mana tempat ni filem ini di syuting. Dekat Shah Alam juga sekitar ke? Kuala Lumpur, Shah Alam dan Banglo itu sendiri kita shoot di Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru yang dekat mana tu?
Dia Follow dekat tu. dengan KK Mart, 11 P Mart, dekat selorong Aris. balai polis. Betul, tu landmark tu betul. Ada sekolah juga Aris ingat? Ah, sekolah. Kau ingat aku ada Google Map dekat dalam otak aku macam mana? Rumah Dio. Tadi aku fikir. Oh, Dio. betul, betul. Kita orang Oh, district officer? kita orang tak tahu Dio. Dia Apa dekat rumah yang area lama? macam Kau tiba-tiba golf kau tu kan. pandai. Dia area golf. Ya. So tu tak macam mistik-mistik ke? Sebab kita orang macam adalah juga macam searching-searching dekat area tu kan. Ada macam mistik-mistik ke apa ke dekat situ time korang syuting ke? Haris ada cerita dia. Oh, Oh. macam Haris tu kau lepas takut tangan lah. je kan? Kau lepas tangan. Faiz balik kau jawab lah. Haris kau jawab lah. Lepas tu Aku tepuk tak tahu cantik dekat tengah tu kan. Kau jawab lah. Tugas dia adalah distribute soalan. Faiz Malik kau jawab. Haris Hamdan kau jawab. Dia Lepas tu dia tolong pun throw cantik. kan? Aku datang untuk tu. Sebab dia batuk-batuk Okay. member. Okay. Abang. Haris ada cerita, tapi nak cerita ni sebab Haris tak pernah cerita kat orang tau. Kalau cerita ni memang meremang lah. Berat lah cerita. Berat risau Berat aku. cerita dia, nampak dah naik kan. Tapi betul. Tapi Dia betul. baru, saya pun baru dapat tahu cerita ni daripada dia. Apa cerita Cerita dia? dia macam ni. Waktu tu kita orang tengah syuting. So kita orang tengah tunggu set up scene pemujaan dekat Betul. upstairs. Ni yang dekat rumah Dekat banglo rumah tu tu, lah. rumah tu 2 tingkat. So diorang tengah set up kat atas, kita orang tengah duduk kat bawah. So diorang dah panggil Haris kat atas. Haris jom naik atas, kita nak rehearse. So Haris naik atas and then ada one of the crew, kita orang turun bawah sambil Haris naik atas. Nama dia Daniel. So Awak gelak-gelak. Saya macam kenapa ni? Tak, bukan. dengar. Shh, dengar. Lepas tu, Sebab Haris, tahu tak? Bukan maksud dia cerita ni, dia simpan lama betul. Kita orang baru tahu tengah hari tadi. Geram, Betul, geram. sejujurnya. Dia simpan 3 tahun dia 3 simpan. tahun. Itu Haris yang kami pun dapat gelak. tahu. Haris kan baru nak cakap. So Sambung-sambung. Daniel, dia turun bawah Daniel ni. So Haris naik atas lah. Haris pergi kat scene pemujaan tu, tempat tu, set location. Lepas tu dekat set tu Haris nampak Daniel juga. Orang yang sama. So sampai sekarang Haris tak pernah cakap dengan orang, Haris tak pernah tanya Daniel tu betul ke tidak. Haris tak tahu mana satu Daniel yang betul. Dia Kenapa nampak. simpan sampai 3 tahun baru nak cerita? sebab for me macam tak perlulah cakap. Time tu kita orang tengah syuting. So Haris tak nak bila Haris cakap kacau mood semua orang. Kan kau dah So- kacau mood aku ni. Itu yang aku geram. Kau dah kacau mood aku lah. Waktu shoot kita shoot je lah. Terganggu pun. Lah sekarang tak apalah. Waktu kita shoot kan nanti Ya, kacau lepas tu pula. aku balik ke cerita. Kau nanti tempat keluar pandai ada lah. Haris kat luar. Bayangkan betul. Habis. Itu macam kenapa baru cakap? Mungkin betul dah dia kata dia tak nak ganggu emosi. Sebab masing-masing pun Betul. sebenarnya bermain dengan emosi dalam tu. Kita ada takut kami tapi Korang tu dah penakut, aku seorang je yang tak penakut. Betul, betul. Betul, Haris. Betul, 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 Aku betul. setuju, Betul, betul. betul, betul. tapi betul. Betul, Memang betul, betul. je. Dia je berani. Anik pun mencecet lari. Oh begitu ya. Bang, jom kita lock dia kepercayaan tu bersama ya. Boleh. Boleh. Lock siang. Biarlah. Malam tak lock. Alah. Malam Itu aku pun boleh. malam dia ada job lain. Malah dah Begitu. Itu pengalaman untuk Haris macam Stephanie. Tapi punchline tu je lah. Dia bukan macam tiba-tiba Daniel tu kembar tu bukan Tak. Bukan Kalau Tak, ikutkan bukan. Daniel yang Haris cakap tu, memang Daniel tu seorang je. Betul-betul. Dan memang kru tu seorang. memang dia seorang je. Dia tak ada kembar lah. Tak ada. Dia tak ada kembar, tak ada nama lain apa semua. Dan Tak Daniel ada. tahu tak sekarang ni? Tak. Tak pernah tanya dia. Tapi kalau Tak dia pernah tengok cakap. ni rasanya dia tahu kan lepas ni. So Daniel mungkin anda ada kembar di situ. Carilah balik. Okay, macam Stephanie pula. Ada pengalaman menarik Macam kat situ? saya ni tak ada, maksudnya bila saya masuk dalam banglo tu itself, of course kita ada ketakutan kita sendirilah kan. Sebab kita tak meminta. Tapi kadang-kadang bila orang nak cakap dengan kita, banglo ni dah tinggalkan lama. Nenek cerita dia macam ni kan. Tiba-tiba hari-hari pertama ada Pak Ustaz pula. Of course kita ada rasa seram kan. Macam, alamak apa yang akan jadi dalam kita 2 minggu syuting dekat situ. Hari-hari kan. Malam sampai ke pagi, malam sampai ke pagi. Tapi dia tak ada lah benda-benda yang aneh. Cuma rasa tu ada. Macam nak cakap kan, macam especially ada scene yang dekat bawah pokok besar yang saya lakukan. Time tu diorang tak ada. Saya je lakukan scene tu bersendirian. Sebab saya heroin. Si heroin. Tak, dia terlepas lah. Tak adalah saya gurau. Sebab memang saya seorang je yang ada scene tu. Dekat situ baru saya rasa macam okay, dia ada sesuatu tapi Alhamdulillah saya tak nampak.
Dia macam seram-seram saya ada sikit sesuatu. gitu lah. Padahal ramai tau dekat situ. Dia kalau kita rasa ramai tu kan tak adalah kita rasa nak takut sangat ke apa. Tapi bila ramai tu yang buatkan macam kalau kau ada rasa macam seram sejuk tu, mungkin ada benda. Lepas tu nak dijadikan cerita pula, lepas daripada saya berjumpa balik dengan director Bandar Dharma tu, ada pula cerita dia tersendiri yang link dengan cerita saya, apa yang ada kat bawah pokok. Jadi saya macam, okay, apa yang saya rasa tu valid. Apa yang dia bawa pokok tu? Tak ada, dia kata memang adalah menjaga macam tu kan. Macam bidadari-bidadari macam saya kan. Kau lah tu. Akulah. Ji, tapi dia tak kacau sejenis Ji. Tak ada, dia tak kacau. Alhamdulillah lah. Aku selamat lah kan. Dapatlah perform dengan semangat ya. Faiz balik. Betul. Aku elok kan? Elok sangat. Elok sangat. Faiz pula. Faiz pernah sekali. Sebab ada satu, kalau ada dalam trailer tu kot, ada satu adegan yang Faiz kena masuk dalam hutan. Masuk, so semua kru... Kau seorang kan? Aku seorang. Waktu tu kru apa semua, director semua duduk memang jauh daripada kita. So I kena jalan masuk dalam hutan. Start dari situ, baru when director kata action, Faiz kena gerak. So lama lah sementara dia orang nak set up menunggu tu kan. So bila Faiz dekat belakang tu, sebab kita dah ready, in mood, in character kan. Bila dia cakap, okay, Fahmi, ready, lepas tu kan, tiba-tiba macam, kau cepatlah, masuklah. Kan, tapi Faiz belum dapat cue lagi waktu tu. Faiz macam dekat belakang macam, gerak, dia macam, sabarlah bercakap. Director tak cakap apa ni, action lagi kan. Kita bengang lah sebab bagi Faiz, bila aku dalam karakter aku, orang lain jangan kacau. So Faiz dah ready waktu tu dalam hutan, yang jadi macam pegang, dan dia dengan pegang apa orang kata, pelita tu, pelita tu kan. Lepas tu dah okay, tunggu Dharma untuk kata action. Lepas tu Faiz dah macam kita bila in character kita nak kena wujudkan ketakutan dalam diri kita juga. So kita nak mood tu keluar kan. So dia tiba-tiba ada orang macam, kau cepatlah. Lepas tu Faiz macam, sabarlah. Sebab Faiz bengang waktu tu. Kan bila Faiz sedar kan macam, Dharma tak cakap apa lagi tu. Ataupun tak ada daripada macam walkie-talkie. Faiz tak pakai walkie-talkie pun. Dia macam lepas tu macam tersentak kejap lah. Tersentak lama sikit tu. Baru Dharma kata, okay Faiz, go. So memang Faiz bawa carry that ketakutan tu waktu berlakon tu. Rasanya dia nak tolong dia tu nak tolong lagi, ada lagi feel. tapi waktu tu macam macam waktu berlakon tu dia otak dia macam berpusing laju tau. Macam siapa tadi ni depan ni aku nak kena berlakon ni, dalam aku nak in character, depan ni aku nak kena hadap apa yang aku nak lakon, tapi dah tadi hantu ni dulu acting coach kot. Bukan, aku risau Faiz Malik halusinasi macam tu. Itu pengalaman Faiz Angku. Kenapa gaduh pula kat situ? Abang Fahmi. Sorry. Itulah yang Faiz rasa macam, itu memang satu pengalaman. Mungkin orang kata macam, ya ke korang berlakon ni, tapi itu yang terjadi. Tapi benda ni jadi bila kita bersendirian. Macam Haris tadi bila dia sorang-sorang. Macam saya pun saya rasa waktu kita buat scene ramai-ramai, alhamdulillah tak ada apa-apa pula. So macam bila dia sorang-sorang tu, mulalah adalah. Mungkin sebab bila sorang-sorang kita akan fikir macam-macam kan. Mungkinlah, betul juga. Try lah sorang-sorang. Kita duduk rumah sorang tau. Cerita pasal scene kan, kalau scene selalu sekarang dia macam scene dia kali keluar kan. Trailer nak tular kan. Tapi lama kan. Betul. Hari buat scene yang macam yang bakal yang panas. Ada. Aku paling banyak tahu cerita. Aku rasa aku tak boleh jawab soalan. Paling banyak tahu cerita. tak simpan rahsia tu. Dia macam disalurkan segala-galanya. Ada. Tak payahlah pergi wayang, cari Faiz balik. Aku boleh cerita semua sinopsis dia. Sebab dia dah kata ada kan. Dia tu terus Jadilah ceritalah apa yang ada tu. Ada, kita nak buat derma. Kalau kata cerita ni box office kan, memang kita ada plan untuk buat benda tu lah. Adalah saluran tertentu. Alhamdulillah. Apa cerita yang panas tu Ada aksi-aksi apa-apa yang dia tak asyik panas dekat dalam untuk dia. panas ke? Saya tak panas sangat. Kalau dia tak ada, kalau yang lain-lain, watak-watak yang lain kayak ada ke? Sekarang kan tengah trend ke? Ada tu? Scene merangkak ke? Yang scene baju lah, scene mandi buka baju. Mandi buka baju. Ada. Yang tu mesti ada. Itu tak perlu director's cut, memang umum semua keluar.
Alah, siapa je yang tak pernah mati je. Tegang betul lah Haris Hamdan cakap waktu scene mandi tu relax lah. Bukan Tak kau boleh. yang mandi, Sebab dia. Dia yang mandi. Oh, Faiz yang mandi. Ada. Kita manusia kena mandi lah kan? Kalau saya ingat lah scene tu memang elok. Walaupun dia buat scene tu bersendirian. Apa maksud kau scene tu dia elok? Tak, dia memang buat scene tu waktu buka bersendirian. baju dia lah elok. Waktu buka baju lah elok. Kau tak tahu. Abang, even director kita orang pun puji tau cara dia buka baju Yeah. tu. Oh. Very the matter. Buka baju. Kau Buka cakap baju. jujur. Kau cakap jujur. Ada. Tengok. Oh. Tengok. Itu memang lain daripada yang lain. Seni membuka baju. Ya. Tak ada. Tapi ada sebenarnya di sebalik membuka baju tu ada mesej kan yang nak disampaikan. Buka baju pun So ada aku nak mesej. kena jawab soalan dia. Sebab kau Mesej. yang buka. Aku tak buka baju dia. Betul buka baju. Ada metafora dia. Ada go. Go. Kau banyak metafora hidup kau kan? Yelah sebab apa Weh, riuh lah Ya, studio so- orang. Sorry. pecah tu Dia dia. bukan cerita seram. Dia cerita kelakor lah dia. Tapi sebenarnya kita orang memang ada plan Betul. nak pergi Raja Lawak. Bertiga, combo. Nak airing Pasal tu awak pun grup. boleh. Alamak, saya jadi Boleh. penonton lah. Kita tak Ketua dia ni. Okay. Tiba Rakim. Okay, go. Sambung-sambung tadi. Sebenarnya Mesej macam dia. dia sebab macam saya cakap tadi Fahmi tu kan ada karakter dia. Hmm. So Ceritalah karakter tu. karakter Orang tu tak tahu lah. macam tu lah. SpongeBob. Dia macam sebab ada uniknya cerita ni juga adalah setiap karakter ni dia memang ada identiti dia sendiri. Apa untuk Haris, Fazli ni macam mana dia punya karakter, strong dia as a leader. Untuk macam watak Anik Suhail macam mana rockersnya dia dalam cerita ni. Symphony macam mana dia as a princess dalam cerita ni. So setiap orang tu karakter dia memang kita dah Princess. breakdown tu memang cantik lah dari segi pemakaian. Alhamdulillah wardrobe pun sangat membantu. Ya. Betul. So untuk watak saya, untuk watak Fahmi tu pun memang dia dah pengarah dah tetapkan. Fahmi ada. Kenapa macam Abang Dharma tak cakap macam ni? Fahmi kau kena macam ni. Kena macam tu. So dia banyak bagi cabaran lah. Dia bagi cabaran kepada saya untuk saya buat benda tu tanpa dia suruh, tapi kita tahu kita kena buat benda tu. So untuk macam kata scene buka baju apa semua tadi kan. So dia macam dia mempersoalkan. Okey, laki buka baju macam mana? Macam tu. Perempuan buka baju macam mana? Macam tu. Engkau sebagai watak Macam ni yang atau perempuan buka baju macam mana tadi? macam tu. Itu kan bujang lagi. Sekarang kau yang buka kau punya. Kejap lah. Bukan aku. Aku nak cerita aku buka baju macam mana. Okey, Okey. Lepas tu untuk watak tu dia sebab dia soft, lembut. So macam mana orang-orang yang macam ni dia buka baju dia. Dia takkan buka baju macam orang lelaki yang apa orang kata yang betul-betul manly kan. So maksudnya ada style dia sendirilah. Aku tengok dia pun nak interact. Nampak kepit. So maksudnya dia ada style dia sendirilah. Betul. So kalau nak tahu betul-betul kena tengoklah filmnya. betul. A kan. lot of research yang saya rasa Faiz Malik telah buat dan sebenarnya dia membantu kita orang sebenarnya in a way untuk berlakon dengan dia. Betul. Sebab kita macam tengok dia walaupun dia dah berusia bukan maksud dia bukan saya nak cakap dia memang dia dah berusia tu maksud dia jauh lah daripada kami. Kami kau bash aku. Kau Semua macam benda mengaku tua semua. Ya sebab macam ni dalam cerita ni kita orang ni jauh dua orang tau beza dengan dia orang tapi kita orang kena jadi junior dia Jak orang. junior. Bayangkan Haris dah gap Jauh. umur yang panjang. Tapi biasanya misalnya macam Dharma ke Intan kata pun ada acting coach yang mengajar ke macam Ada ada. betul. Ada. Acting coach kita orang arwah abang Azhari Zain. Ya. Abang Zain. Betul. Al-Fatihah lah untuk dia kan. Fatihah. So, dia lah yang jadi acting coach kita orang. Dia jugalah yang bagi idea kat kita, jom sebelum syuting kita pergi banglo tu. Betul. Untuk kita dapatkan Dapat macam vibes dia. macam dapatkan semangat kat situ. Oi, macam mana Jangan macam sampai tu? awak Ya. Tu. Macam nak dapatkan feel Ya. kan supaya preparation kita orang cukup lah. Ya. So bila masuk tu at least kita dah tahu kiri kita apa, kanan kita apa. Macam mana kita nak bersatu dengan banglo tu untuk kita make karya lah. Kalau macam Haris sendiri, waktu tu Haris baru kan, so Haris ambil inisiatif untuk berguru dengan Kak Eli Surati. So, cerita dia macam ni, scene Haris malam, tapi pagi sampai petang Haris berguru dengan Kak Eli dulu, before Haris masuk set. So, daripada Kuala Lumpur Baru, Haris drive ke Ampang, berguru, maghrib, drive balik ke Kuala Lumpur Baru.
Bagus, bagus. Saya tak Of course nak lah, nampak kita macam kena Haris lah. jadi effort lah. Saya pun nak jugalah kan. Betul. Siapa guru kau? Please. Siapa guru? Go. Tapi betul. Saya dengan Haris sempat pergi ke kelas Cikgu Fatimah Abu Bakar. Ya. betul. Ya. Sempat. True. Jadi adalah juga effort daripada saya. Jadi kalau lepas ni nak ambil, nampaklah kami pelakon yang ada effort. Adalah. Ada. Ini semua pelakon yang ada effort. Sebenarnya kami dihantar, Alhamdulillah. Itu semua Alhamdulillah, rezeki yang kita orang ada. Maksudnya setiap orang ada inisiatif dia sendiri dan production pun ada bagi kami orang kata apa, kesempatan untuk belajar juga. Betul, Sebab time tu kita orang semua, maksudnya bukan Betul, sekali lagi betul. bukan Faiz Malik. Faiz Kau Malik ni memang dah level kita lain. sama. Faiz Kita Malik. sama. Kita serupa. Serupa. Okay, go. Semua orang diberi kesempatan Betul. untuk menimba ilmu. Betul. Dan kita ada preparation. Betul. Bukan apa baca skrip hari ni esok kita shoot. Kita terus tak. masuk set, tidak. Preparation kita orang, ya. Saya rasa Sangat proper. production menyediakan acting coach untuk kita orang sesuatu yang sangat bagus. Satu yang luar biasa lah. Come on lah, banglo kot, bukan blok. Okay? Ada beza ke? Banglo. Betul. Ya. InsyaAllah, Upscale insyaAllah, level. insyaAllah. Betul. Itu. Setidak-tidaknya sebelum syuting tu kita orang dah build chemistry lah. Ya. Kita dah kenal, kita dah tahu karakter masing-masing kan. Betul. So bila masuk tu kita dah memang tahulah. Ya. So, Benar. kalau kita tengok pun dah macam-macam ada orang cerita. Kalau saya tanya lagi mungkin kita dah boleh tahu dah jalan cerita dia macam mana kan. Saya tak naklah nanti spoiler, macam-macam spoiler lagi diberi. So kita nak tambah lagi ke? Tak payahlah. Tak payah. Tapi Kau jangan bagi scene. kita takkan keluarkan semua. Sebab macam kita cakap tadi, dia memang surprise. Kami Betul. sendiri. Kita orang pun surprise. Yang kita orang cakap tadi Ah. dalam 1% je. Ya, Kita orang, sikit sangat. Kena tengok. Betul. Haris, Serius kena elok tengok. rambut tu. Ya. Macam ni macam. Awak pun elok lah rambut. Elok. Oh, elok Eh. gitu. Dah ke rambut pula dah. Kena tengok. Kenapa? Kena tengok Haris. Kenapa kena tengok? Kenapa dia tengok? Kena tengok. Okay, sebab cerita ni memang lain dari lain. Seriously. Banglo Section 12 walaupun nama tu klise sebab kita orang kena ambil daripada novel, tapi this kind of cerita bila Haris buat, like kita orang cakap lah, kita orang pun sendiri terkejut. Kita orang kita orang sendiri tak tahu macam mana ending dia. Sebab ending dia bertukar daripada skrip asal. Yang apa yang kami mungkin lakonkan, dia ada berbeza. Mungkin Ya. waktu editing atau apa-apa kan. Kita orang pun tak tahu. Kita orang tak tengok lagi lah. Kita orang tak Kita tengok orang pun lagi. macam apa jadi kan. Janganlah sedih. Ni kena gempak sikit cakap. Sedih. Ayah sedih tau. Okay, so harapan korang untuk filem ni macam mana? Apa harapan korang? Okay, macam Haris harap siapa yang tengok ni dapatlah metaforanya. Metafora lagi. lagi metafora Dia tak dia. lagi. Keempat dah metafora. Kau Haris tak Hamdan. metamorphosis tu apa? Dia tak habis lagi. Dan juga siapa yang tengok ni enjoy, and also please bring all your families, anak, cucu, cicit, moyang, atuk apa semua, because this is umum. So Itu semua memang orang orang boleh takut lah kalau bawa moyang kau tengah rangkak dekat wayang tu. Memang semua orang orang takut lah boleh tengok tengok. cerita ni. When you guys watch it, enjoy it. Alright? Macam Symphony pula. Macam saya sendiri, kalau kita dah, orang kata apa, dah melakukan sesuatu tu, of course kita nak diterima dengan baik. Tapi bagi saya personally, segala komen positif ataupun negatif yang membina, itu saya terima dengan hati yang terbuka. Sebab time tu kita pun baru, kita pun orang kata masih merangkak, bertatih lagi dalam industri. Jadi kepada semua penggemar filem horror, filem thriller dan juga penggemar novel Banglo Section 12, jangan lupa untuk saksikan Banglo Section 12 pada 25 Januari 2024 di Pawagam bersekitaran dengan anda. Boleh bawa anak, makcik, pakcik, boyfriend, girlfriend, satu keluarga, Skandal semua. Satu Malaysia, sila bawa. Dan Skandal 1, skandal 2, skandal 3. ya, pecah panggung lah. Amin. Amin. InsyaAllah, insyaAllah. Faiz Malik. Saya seru kepada seluruh Seru. rakyat seru. Hidup YB. Seru Ya. kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga penggemar-penggemar filem tempatan. Filem. Datanglah beramai-ramai menonton filem Banglo Section 12 dan bagilah sokongan kepada kami dan bagilah peluang untuk kami berkarya dengan lebih terbuka. Betul. Untuk berkarya dengan lebih orang kata apa, dengan lebih bagus. Ya, walaupun kami punya followers dah tinggi. Dah tinggi, kita nak tinggikan lagi followers Tambah kita. lagi. So, ya, tanpa sokongan orang, Betul. dia macam ni. Sesuatu karya yang bagus tetapi tanpa sokongan, karya tu tak ke mana juga. Betul. Betul. Setuju. Betul. So kita tak kata karya kita bagus, tapi kita cuba untuk memberikan, membaguskan dan ya. memberi yang terbaik dalam karya kita. Okey. Betul. So satu lagi keistimewaan yang saya nak sebut kat sini lah pasal Banglo ni, sebab kita punya pengarah Dharma ada meletakkan unsur-unsur seni dan budaya dalam cerita ni. Sebab bagi saya macam ni, sesuatu karya tanpa budaya
hilanglah identiti sesuatu karya tu. Hidup Aswara. Betul. Aswara. Tak payahlah. Tak. Seni dan budaya, Dek. Betul Dia bukan lah. main-main, Dek. Betul. Kalau macam kata karya kita tidak ada budaya, hilanglah identitinya. Betul. Kan orang tak kenal lah yang tu karya kita. Dah orang tak budaya kenal lah kita. tu Faiz Malik. Allahu Akbar. So, datang ramai-ramai saksikan Banglo Section 12. Datang tengok kawan-kawan saya dan datang tengok saya juga. Ada, boleh macam tu. Promosi indirectly tengok saya. Betul, tengoklah saya. Korang pun dah dapat, korang pun dah tahu. Jadi jangan lupa untuk saksikan Banglo Section 12 pada 25 Januari. Yes, di betul, Pawagam Berdekatan Anda. Jadi kita pun dah berada di penghujung rancangan. Jadi terima kasih Haris, Sofeli dan juga Faiz sudi bersama dengan saya. Thank you juga sebab sudi panggil kita orang, jemput kita orang kan. Kenapa nak panjang lagi ke? Kami sangat bahagia dapat bergelak ketawa, bercerita, bergurau senda. Harap apa yang tak patut tadi kita potong lah. Itu nanti kita sesi dekat boleh edit kan? Boleh edit. Nanti kita bagi tahu editor lah. Please. Kat mana? Tapi ada part yang kalau Haris tadi tengah betulkan rambut, biar maintain. Betul. Itu siap We zoom are lagi. rooting for him untuk dapat job. Mungkin jadi duta apa? InsyaAllah. Tanco. InsyaAllah. Amin. Thank you. Kita orang pun boleh jadi duta kak. Baju raya dah dekat dah. Promote. Okay guys, kita pun berada di penghujung rancangan. Jadi terima kasih kerana menonton Efek Baharu bersama dengan saya Macam Pakar. Jadi kita jumpa lagi di video akan datang dengan siapa, filem apa kita nantikan. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Dah share dah? Aku dah tahu dia cakap apa. Jahannam. Tempat tu ada mayat. Aku nampak dengan mata aku sendiri. Tak ada kepala. Cuma kita ada masalah sikit.